Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya fikir ura-ura ataupun kabar angin ataupun keinginan untuk melihat kerajaan Anwar tumbang sudah berakhir. Rupanya belum berakhir dan sukar untuk berakhir rasanya. Terbaru ini ada satu lagi kenyataan terbaru daripada pemimpin PAS mengenai kerajaan Anwar yang boleh tumbang, boleh berubah pada bila-bila masa. Itu kata daripada seorang pemimpin PAS yang baru saja dilaporkan. PAS mendakwa kerajaan gabungan Pakatan Harapan PH Barisan Nasional yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh berubah pada bila-bila masa, termasuklah menggadaikan prinsip dan janji yang dilakukan sebelum ini. Itu kata ketua penerangannya sendiri, iaitu IR Khairil Nizam Khairuddin, yang berkata ia berlaku semata-mata bagi memenuhi kerakusan nafsu mereka untuk terus berkuasa. Saya fikir juga, siapa yang sebenarnya nak berkuasa? Sangat. Kan kerajaan perpaduan ini sudah pun diperkenankan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan ini pun adalah cadangan atau ini pun adalah pandangan dan titah daripada Agong. Dan jangan lupa, ini juga sudah dimesyuaratkan mesyuarat khas Raja-Raja Melayu. Jadi memang patut mereka berkuasa. Yang sekarang ini, yang menjadi persoalan saya, siapa yang ingin berkuasa? Adakah yang sudah berkuasa atau yang ingin berkuasa? Tak apalah, setiap orang ada pendapatnya. Kata pemimpin PAS itu, beliau berkata, sikap cakap tidak serupa bikin ini yang menjadikan gelombang penolakan rakyat kepada Perdana Menteri terus kuat dan membesar apabila semakin ramai yang tersedar dengan penipuan demi penipuan oleh susuk tubuh yang dahulunya dijulang sebagai hero negara. Katanya rakyat tidak akan lupa kepada janji manis untuk menurunkan harga minyak dalam masa 24 jam selepas menjadi Perdana Menteri, yang kali terakhir dilaungkan dengan penuh angkuh ketika Kongres Nasional PKR pada 17 Julai tahun 2022. Namun sehingga ke hari ini janji manis itu terus tinggal janji katanya. Inilah susah juga kalau janji lama itu diungkit-ungkit semula. Okey, jadi saya juga ingin bertanya, apakah janji yang sudah dibuat ketika PAS berada dalam kerajaan? Adakah janji yang sudah dibuat oleh PAS yang dapat diselesaikan? Terutamanya saya nak tanya baliklah tentang rang undang-undang 355 atau 335, saya pun kurang ingat sudah. Rang undang-undang 355 agaknya. Bagaimana dengan janji itu? Bagaimana dengan janji itu? Adakah sudah ditunaikan atau belum? Kan sudah jadi kerajaan dulu. Jadi kenapa tak boleh tunaikan? Jadi saya nak tanya saja, okey? Jadi sama jugalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kena jawab benda yang sama. Bagaimana dengan janji itu? Mengapa tak turun-turun? Samalah, kita tanya benda yang sama. Tapi untuk berlaku adil, kena tanya juga kepada PAS apa yang mereka sudah tunaikan ketika menjadi kerajaan dulu bersama dengan bersatu di dalam Perikatan Nasional. Katanya lebih perit lagi, Perdana Menteri pada 6 Mac yang lalu menyatakan bahawa kerajaan tiada berhasrat untuk menurunkan harga siling petrol di negara ini, katanya menerusi siaran di Facebook pada Ahad. Tambah Khairil Nizam, Anwar juga pada 22 Disember tahun lalu pernah menegaskan bahawa kerajaan akan menghentikan penganjuran majlis besar-besaran bagi mengelakkan pembaziran wang kerajaan. Saya rasa ini betul sudah dibuat, cuma saja untuk sambutan hari raya itu saya fikir itu bukan satu yang membazirkan. Itu bukan satu yang membazir kerana itu dapat dinikmati oleh semua rakyat.
Saya pikir maksud majlis besar-besaran kerajaan ini ialah contohnya hanya untuk menyambut Perdana Menteri perlu kesambutan yang luar biasa. Tapi saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang, apabila dia pergi ke satu-satu tempat, tidak adalah majlis seperti dulu-dulunya yang sampai luar biasa. Jadi itu dapat dikurangkan. Dan namun ujarnya, Syawal tahun ini tetap diadakan majlis tersebut yang bukan sekadar satu, bahkan digandakan kepada 6 majlis rumah terbuka kerajaan di negeri yang berbeza. Menurut penganalisis ekonomi yang sudah mengira dia punya kos, sebenarnya satu kos, menurut yang saya baca lah, yang saya baca artikel dan sebagainya, saya pun kurang pasti sebab saya tak tahu kira kerana saya bukan orang yang ada connection with expenses yang digunakan oleh kerajaan. Tapi ada orang yang memang bijak-bijak nih, mereka mengira satu majlis dibuat yang seperti kebiasaannya di mana tempat selalu itu, satu saja itu, dia punya kos sama dengan kelima-lima negeri ini diadakan menurut artikel-artikel yang saya baca lah. Tapi tak pasti betul ke tidak. Cuma kalau betul sama itu lebih baik, kerana lebih ramai rakyat yang boleh menikmati bersama-sama meraihkan rakyat ini. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apapun pendapat daripada Ketua Penerangan PAS ini, kita hormati, kita terima, kerana itu dia punya pendapat sendiri. Malah dia kata ia jelas menyanggah prinsip penjimatan wang kerajaan yang dilaungkan beliau beberapa bulan yang lalu. Okey. So kalau memang betul itu membazir, Anwar Ibrahim Perdana Menteri mungkin perlu fikirkan sesuatu yang lebih jimat lah. Tapi kalau itu sama juga nilainya dengan daripada yang dulu, saya fikir itu masih lagi considerable, masih boleh diterima. Dan tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya tidak fikirlah rakyat akan melihat sambutan Hari Raya itu sebagai satu pembaziran, kerana rakyat dapat menikmati itu. Dan bagaimana, apa pula terjadi kalau tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim tak buat sambutan Hari Raya? Lagi pening kepala, lagi ramai, lagi banyak isu yang dibuat oleh orang-orang yang tertentu, pihak-pihak tertentu. Nanti kata, nah lihat dia tak buat sambutan Hari Raya, dia tak utamakan orang Melayu Islam lagi. Masalah juga. Buat meraihkan Hari Raya pun masalah juga. Jadi saya fikir lebih baik buat, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang Melayu Islam, dia perlu untuk meraihkan sungguh-sungguh kemenangan orang Islam ini yang telah berjaya mengalahkan segala dugaan sepanjang bulan puasa. Apapun, setiap orang ada pendapatnya, seperti yang saya katakan, setiap orang ada pendapatnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.